Ustaz, kita baca hadis dulu. Pagi-pagi masuk kedai. Semoga bila berkat baca hadis, baca Quran, Allah SWT halau semua jin syaitan, musibah-musibah, kianat-kianat kan. Dan untuk memasukkan malaikat-malaikat, keberkatan dan semuanya. Kan kita baca hadis apa pesan Nabi. Apa dia wasiat Nabi tentang kelebihan Al-Quran. Sayyidina Barra' anil Barra'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zayyinul Qur'ana bi aswatikum fa innas sawtal hasana yaridul Qur'an husna. Mata apa kelabu. Tulisan kecil. Sayyidina Barra' radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiaskanlah Al-Quran kamu dengan suara yang merdu, kerana suara yang merdu menambahkan kecantikan Al-Quran. Baca Quran dengan suara yang merdu. Sayyidina Ubah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ganjaran untuk seseorang yang membaca Al-Quran dengan kuat ialah seperti ganjaran seorang yang bersedekah secara terang-terangan. Dan ganjaran untuk seseorang yang membaca Al-Quran dengan perlahan adalah seperti ganjaran orang yang bersedekah secara sembunyi. Hadis riwayat Tirmizi. Keterangan dia, ganjaran membaca Al-Quran dengan perlahan dapat diketahui dalam hadis ini. Ini adalah untuk keadaan kemungkinan adanya riak. Jika tidak ada kemungkinan riak dan tidak juga akan menyusahkan orang lain, maka berdasarkan satu hadis yang lain, membaca Al-Quran dengan kuat adalah lebih afdal. Ia akan menjadi punca untuk menggalakkan orang lain juga membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda padanya, Semalam jika kamu nampak aku semasa aku mendengar bacaanmu dengan penuh perhatian, pasti kamu akan gembira. Kamu telah mendapat sebahagian daripada kemerduan suara Nabi Daud AS. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar. Semoga Allah Ta'ala bagi kita hidayah, petunjuk untuk selalu baca Quran, cinta pada Quran, insya-Allah. Okey. Orang Pulau Pinang. Tak, orang Perlis. Orang Perlis. Duk Penang. Duk Penang. Minat duk Penang no. Lama-lama sebelum ni duduk rumah mentua kat Ipoh. Sebelum ni duduk dekat rumah mentua adik Ipoh. Kahwin dah. Kahwin dah. Nampak macam tak kahwin lagi. Anak kau orang? Alhamdulillah belum lagi. Alhamdulillah belum lagi. Boleh setubuh tak boleh setubuh? Tak mau nak jadi. Tak mau nak jadi dah. Tak mau nak jadi maksudnya tak boleh setubuh, tapi kan saya perasan dia tak masuk dalam. Betul-betul saya perasan dia tak betul-betul cucuk dalam. Tak habis. Saya rasa tak habis lah. Tekan tak habis. Tekan tak habis. Sangkut paha kot. Saya tak pasti. Paha kot, mungkin kena angkat paha ke. Saya rasa macam mungkin kena angkat kaki ke. Awak yang aku rasa susah. Aku ni tak betul-betul push betul-betul ke, kan, ataupun dia ketat ke. Kita rasa macam dia ketat lah, senang cerita dia. Awak aku tak sangat. Setelah saya macam sepanjang kan kami duk buat, tapi kami pun tak banyak kali juga buat. Pasal dia jadi macam nak kata dia, saya duk dia sakit tak? Isteri mengadu dia sakit tak? Dia tak mengadu sakit. Tak mengadu sakit? Tak mengadu sakit. Betul buat. Takkan tak perasan habis tak habis tekan. Saya selalu macam saya pancut tu kira pancut tu lah dia macam saya sekadar pancut di dalam kawasan luar dia je. Dia, tapi dia macam dan dia akan keluar meleleh. Itulah saya rasa. Itu biasa. Tak, saya rasa. Itu biasa keluar lepas pancut tu kalau tak kan dia keluar balik. Biasalah. Itu biasa. Semua yang saya rasa ni memang betul saat yang saya rasa lah. Saya dapat rasa sebab dia kita macam belum ni lagi kan, mungkin dia masih lagi baru. Berapa lama dah kahwin? Saya kahwin bulan 12 tahun tahun ni 21 no. Tahun 19.
sebelum 2020 apa? 2019. Kami 2019. Standar lah. Setahun lebih sikit. Setahun lebih sikit. Kami setahun lebih sikit lah. Ya ke? Kira ni baru lah anniversary lah itu. Rasa tekan habis ke tak habis? Tak masuk, tak habis. Masa saya Mungkin rasa sangkut, mungkin terganggu sebab paha dia kot. tidak juga Ustaz, tak tahu. Faham maksudnya. Maksudnya kalau daripada atas, daripada atas. dia sangkut paha mungkin. Saya duk faham macam tu. Orang duk bagi cara lah kan. Macam nak senang, kalau nak cara yang mudah kita dia tak berapa ni kan. Kita biar macam ni, ni kaki bini kita, yang ni dia macam duduk macam tu kan. Duduk macam tu, lepas tu saya duduk macam tu. Duduk tepi. Macam ni. Maksudnya senang cerita macam dia baring atas tilam. Saya macam tu je lah. Macam orang bagi idea lah. Ataupun angkat kaki dua-dua. Angkat kaki dua-dua boleh ke? Macam tu saya buat juga lah. Buat juga? Macam Kadang-kadang bila kita duduk atas, dia terlentang macam tu, kaki dia tersangkut dengan paha kita. Tapi perempuan dia macam, badan dia macam getah tu, dia macam fleksibel tu. Jadi kadang-kadang kalau kita tekan pun dia tak rasa apa. Kalau kita tekan paha dia, rapat ke perut dia pun dia tak rasa apa. Betul kita. Maksudnya paha dia tu, kita tak kat sini. Betul tak? Kaki dia tu pun dia boleh juga, macam-macam cara. Lah kan. Tapi kalau rasa tu kan dah halal kan, jadi kita carilah satu kaedah, satu teknik yang tak menyusahkan kita lah. Teknik yang terbaiknya macam salah yang pengalaman Ustaz, teknik yang dia apa-apa teknik pun tak kisah, depan belakang ke, kadang-kadang yang menonggek ke kan. Tak apa. Sama juga. Cumanya bila macam menonggek tu kita nampak kesian lah dengan dia, seolah macam dengan tak syok lah. Tak syok lah dia. Kita nampak macam tak sopan. Tak sopan lah. Kesian kat dia lah. Tapi kalau dia suka macam tu okey. Benar lah, cumanya kurang sopan. Macam juga macam isteri kulum suami punya, tak salah, tapi kurang sopan. Adat kita. Padahal dia tak salah. Kita jangan main punggung je. Tapi macam kulum ni, macam contohlah kulum ni banyak dah mak bapak kita ke orang-orang Melayu kita ni duk buat ni, tak apa ke dia. Contohlah kulum ke zaman moden baru orang buat. Dulu ada tak pakcik-pakcik. Dia biasa. Saya rasa dia benda dulu sebab nafsu kan. Nafsu ni kita bebas buat apa saja. Saya rasa perkara tu biasa. Cumanya orang mungkin dia tak ke arah dia kurang adab. Kurang adab. Lagi satu lagi macam kita jilat maluan perempuan apa semua kan. Dia bukan tak boleh, tapi dia halal, tapi kurang adab. Satu. Yang keduanya kena faham. Yang keduanya air mazi tu najis. Air mazi tu. Air mazi tu kalau kena kain tak sah sembahyang. Air mani tak najis. Tapi masalahnya waktu kulum tadi tu air mazi yang keluar, air kelincir tu najis. Jadi bila najis, kesianlah dengan dia ataupun kita sendiri. Ada juga yang main mengadu sini. Ustaz, saya letih lah Ustaz. Letih pasal apa? Isteri saya kalau saya main dengan dia tak puas kan. Kalau kita main cara biasa, dia nak kita jilat dia punya ni. Letih dia dah. Bagi dia puas kena jilat, kena baru dia rasa letih. Saya rasa ni pengaruh daripada gambar-gambar lucah pun. Luar tabi'i lah orang kata. Walaupun benda tu halal, tapi jenuh duk jilat. Hari nak jilat ada apa. Betul-betul kita pun jadi macam tak ni lah. Tapi nasib baik lah saya punya pun dia tak. Nasib baik Alhamdulillah dia tak minta macam tu kan. Semuanya saya ni lah, semua saya dapat perasan lah. Saya tak dapat nak puaskan dari hubungan seks yang biasa. Tak dapat nak puaskan dia. Macam contohlah yang main kita biasa-biasa tu, saya tak dapat nak puaskan dia. Cumanya saya hanya dapat tolong dia untuk bagi dia puas. Bagi dia ni onani kat saya lah. Macam kami ada cara kami lah kan. Macam ni? Macam dia bila setubuh dia tak puas. Sebab saya kan tak boleh nak betul-betul cucuk betul-betul kan. Pasal apa, lemah ke macam mana? Macam tu juga, asal lemah jugalah saya. Kalau Ustaz tengok macam ni, saya nampak macam mana? Nampak sini. Sebab saya tak boleh nak terang. Pasal lah ni dia dah rawat dah.
Dia dah rawat dah, dalam proses rawatan dah. Dalam proses dah. Jadi kalau tak ada contoh. Kalau biasanya kalau sebelum makan madu, kalau tengok macam ni tahu dah makan madu kalau macam ni. Kalau sebelum makan madu biasanya banyak dash 5 10 5 tu saya boleh agak lah. Okey. Tapi lah ni dah rawat banyak dah ni. Dia dah rawat dah. Oh. Ni dah kuat dah. Ni hampir normal sebab kita nak 50. Kalau 50 kita kerai. Jadi atas tak mau, bawah tak mau. Jadi bila merah macam ni kita tak mau lah. Tak mau. Bukan tak mau macam mana, bukan ada masalah. Ya, sebab ini abang dah makan madu, jadi saya tak boleh nak cerita apa yang berlaku sebelum madu ni. Sebelum madu. Itu tujuan kita cek tu. Kalau tengok macam ni pun saya tahu dah ni dah makan madu ni kalau macam ni. Betul. Saya memang pernah sebelum jumpa ustaz, saya pernah sampai takat hari ini saya 2 kali lah, taklah banyak. Saya hanya pernah order kat ustaz 2 kali. Okey dah tu. 2 kali. Saya dua tu saya buat berserta dengan saudara lah. Madu saya ambil madu yang Yaman. Ya. Setiap kali saya order ustaz saya ambil dua tu madu Yaman. Jadi rawat banyak dah ni. Banyak dah rawat. Antibody pada normal, paru-paru dah normal, usus besar normal, saraf, saluran darah, ni semua hampir normal semua dah. Tenaga nak mudah letih sikit sebelum ni dah repair. Tenaga dalam mungkin sebelum ni lemah sikit, sekarang duk dengan repair hampir normal semua dah sebab kita target 50. Okey. Dari sudut dari tenaga kelakian tu okey Ni lah. sini okey dah, hampir normal dah. Bermakna sebelum ni tak normal. Ni dah dia rawat dah. Sebab betul lah, sebab saya main kat ustaz isi borang ni orang kata apa, dah makan dah madu, macam orang lain tak makan lagi, so ustaz boleh nampak sebelum selepas macam ni tak nampak. Tapi boleh agak. Boleh agak, maknanya dia duduk tengah rawat dah. Normal dah, hampir normal lah. Jantung pun 30 bermakna sebelum ni jantung pun masalah. Sebelum ni jantung pun masalah. Sama juga dengan tenaga tulang belakang lemah, lenguh, mudah letih sebelum ada ni. Yang lain semua okey. Tapi jantung memang sebelum ni ada masalah jantung ni kalau macam ni. Jantung sebab apa jantung bermasalah? Sebab saluran darah sumbat ni dengan saraf. Dia berkait sini. Ada kemungkinan boleh nanti kalau umur saya 40-an nanti boleh kena jantung apa? Dah kena dah ni. Cumanya dia tak zahir lagi je. Tak jadi lagi. Dia tak tunjuk lagi. Benda dah jadi masalah dah ni. Mudah je bila saraf saluran darah kacau memang dia kacau jantung. Wiring. Kau masak nak. Tak apa Ustaz. Assalamualaikum. Ya.